kita mengucap syukur alhamdulillah sebagai puji Allah Subhanahu wa taala. Ia telah mencurahkan ke atas kita, memberi selamat dan walafiat. Khususnya ia menjadikan kita ini daripada golongan orang-orang dan hamba-hambanya yang beriman. Kemudian ia menjanjikan dengan firman-Nya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Suratul Kahfi yang kita diamalkan selalu, kita mengamal dengan baca suratul Kahfi, khususnya di hari Jumaat ataupun malamnya. Kita digalakkan membaca suratul Kahfi. Maka kita ambil tabarruk dengannya dan sesuai dengan nikmat yang telah dikurniakan kepada kita. Allah berfirman, innal ladzina amanu, sesungguh orang-orang yang telah beriman, yang telah percaya dengan 6 kepercayaan yang kita maklum dalam huraian rukun iman, 6 perkara yang kita maklumkan. Bila disebut dengan itlaq, dengan secara ijmal, sesungguhnya orang-orang yang telah beriman, bermakna beriman dengan 6 kepercayaan yang maklum. Wa 'amilus shalihat, jadi iman merupakan asas dan beramal kerja akan amalan kerjaan yang baik, yang kita panggil beramal amal salih. Kita arti secara umum beramal arti kerja akan segala pekerjaan yang baik. Baik tak baik itu dibentangkan di atas syariat, dibentangkan kepada syariat. Bila syariat membilangkan baik, itulah amalan salih. Bila syarak membilangkan tak baik, itulah bukan amal salih, amal talih. Yang sekaligus ataupun terkadang kita bersilap faham tentang amal. Sekaligus kita faham apabila sebut amal, kita segera fahamnya amal ibadat. Apabila sebut kerja, kita fahamnya kerja keduniaan, cari kehidupan. Walhal amal bahasa Arab, kerja bahasa kita. Jadi apabila sebut amal arti kerja, amalan arti kerjaan, salih arti yang baik. Apabila kita salin kepada semua bahasa, kerja akan pekerjaan yang baik. Seperti kita ini apabila cerah begini, bagi yang bekerja, bertugas, masing-masing hadap kepada pekerjaan. Kalau kita berniaga, hadap kepada perniagaan kita. Kalau kita bekerja jadi pegawai, kita hadap kepada kerja pegawai. Kalau kita kerja apa saja, kalau orang bahasa menoreh, motong orang petani panggil, kalau berbenar pun, semua tu kerja. Maka kerja kita ada salih, ada talih. Kita buat kebun, ada salih, ada talih. Kita amal rupa ibadah pun ada salih, ada talih. Ini kita bentang dah dengan syariat zahir dalam perbahasan apa dia rukun syarat secara zahir kita panggil fiqh, dan juga batin kita bentangkan juga dengan fiqh batin yang kita masyhur dengan tasawuf. Kita tak sunyi daripada itu, baiknya zahir juga baiknya batin. Itu huraian jadi panjang lebar mengenai amilus shalihat. Ini kita lalukan sebagai sepitah lalu. Allah janjikan orang-orang yang telah beriman itu
dan amal saleh, Allah janji, inna sesungguh kami la nudhi'u tidak mensia-sia rahman akan balasan ajra. Selalu kita terjemah dengan faham, kita kembali pada asal ajra boleh diarti pengupah. Maka kita tengok kalau kerja bab ijab sewa penyewa, maka ajra panggil penyewa. Kalau kita kerja bab upah, ajra panggil upah. Kalau kita kerja makan gaji, ajra gaji. Itulah yang kita faham. Karena pahala arti balasan. Balasan dari Allah itu merupakan gaji dari Allah. Balasan daripada Allah merupakan upahan daripada Allah. Nah, itulah mana ajra, balasan daripada Allah. Janjikan inna, dia taukid, bukan dia cerita. Inna sesungguh kami la nudhi'u tidak mensia-sia oleh kami ajraman akan upah gaji ataupun umum balasan orang ahsana amala yang telah buat baik akan kegaannya. Ini munasabah nama Majid Muhsin. Daripada itulah tu ahsana yuhsinu ihsan. Mengaji kalimah muhsin, kalimah isim fa'il. Masjid muhsini, muhsini ya. Muhsinin. Kalau dengan kata jamak muhsini, ada je muhsini. Berarti orang muhsin. Maka Allah Ta'ala kata, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya kami tidak mensia-siakan upahan orang yang telah buat baik akan kerjaan ihsan. Ada ihsan arti umum, ada ihsan arti khusus. Siapa yang buat baik, Allah janjikan tidak mensia-siakan daripada bukannya mudah. Janji menjadikan wajib, ini wajib aridi. Sebab kita maklum dalam pengajian uludin kita diletakkan imma wajib, imma mustahil, imma jaiz. Jadi semua perbuatan daripada Allah itu jaiz, kerana maksudnya perkara mungkin. Harus bagi Allah buatkan semua mungkin, ataupun harus bagi Allah membuatkan setiap mungkin, juga harus bagi Allah tidak membuatnya. Jadi masalah balasan dengan segala nikmat, balasan syurga, balasan neraka, semua masuk dalam perkara mungkin. Bila mungkin, harus bagi Allah melakukan, membalas, juga harus bagi Allah tidak membalaskan. Tapi oleh kerana datang janji daripada Allah, lagi pula ia menyatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Ia mengatakan dengan bahawa sesungguhnya Allah tidak menyalahi akan janji. Kerana mi'ad, khilaf tafsir mi'ad dengan mana wa'ad, arti janji buat baik. Allah tidak menyalahi akan janji buat baik. Maka setengah pada dia janji, sesungguh orang yang beriman tadi, orang yang beramal soleh, ia janji kita, kami tidak mensia-siakan balasan orang buat baik. Itu janji. Dengan sebab janji, jadi wajib. Wajib apa? Orang mengaji dalam istilah usul panggil wajib aridi. Sebab dia janji. Dan dia kata pula Allah tidak menyalahi janji. Arti menyalahi janji itu setengah daripada sifat kekurangan. Kita umumkan, kita ijmalkan,
tiap-tiap sifat kekurangan semuanya mustahil atas Allah. Hal itu menyalahikan janji, itu setengah pada kekurangan. Kekurangan semua mustahil atas Allah. Tubik mari wajib. Yani wajib aridi. Asalnya belum kita tilik kepada janji, hanya harus saja. Kita buat kebaikan, dia nak balas, harus bagi dia. Tak balas pun harus bagi dia. Nah, begitu juga orang melaku derhaka kepadanya, dia nak balas, harus bagi dia. Tak balas pun harus bagi dia. Kerana semua hak dia, kepunyaan dia. Kita hamba, kepunyaan dia. Alam dunia, kepunyaan dia. Alam akhirat, kepunyaan dia. Syurga dan neraka pun kepunyaan dia. Bila semua kepunyaan dia, harus bagi dia nak lakukan. Kalau kita nak contoh, seperti kita guna dalam milik kepunyaan. Tanah kebun kita. Nah, tanah bendang kita. Kita nak tanah apa, ikut kita je. Dalam kebun kita, kita nak tebang pokok. Nah, kita nak potong. Kita nak tanam apa, nak buang apa. Tak dikatakan, itu apa yang kata kesalahan. Sebab kita ada guna rentah barang dalam milik kepunyaan kita. Nah, itulah semua Allah Ta'ala merentah barang dalam miliknya. Ia saja. Itu hukum akal tilik pada kuasa Allah dan semuanya hamba dan milik Allah. Tetapi bila tilik kepada janji, antara tadi Allah janjikan, maka dengan sebab janji jadi wajib aridi. Mustahil aridi, memukirkan janji, menyalahi janji. Itulah harapan kita orang mukmin. Kita mengelakkan, membaikkan dalam semua amalan kita. Hatta walaupun amalan yang sedikit kita buat dengan elok, cukup dengan syarat zahir dan batin, mengikut janji Allah, tak ragu-ragu lagi, Allah tidak mensia-siakan. Nah, hanya yang kita perlu bercara usahanya untuk kita mengelak dan mengesahkan, baik di segi akidah kita mengesahkan segi akidah, dan juga amalan sebagai binaan di atas akidah kita mengesahkan, dan juga batin hati apa yang kita lakukan supaya kita semata-mata kerana Allah, tidak kerana sesuatu yang lain. Apabila sah begitu, tawakkal tu 'alal hayyil ladzi la yamut. Aku serahkan ke atas Tuhan yang hidup, yang tidak mati. Mana segala urusan kita serahkannya. Ngikut dia janji, tak ada syak lagi. Itulah. Nah, sebab tu bagi orang yang ahlillah, dia usaha supaya hati dia terbersih, supaya dia letak hati apa itu hanya semata-mata kerana Allah. Jadi kita peringkat awal maklumlah, moga Allah ini raib dalam pandangan mata kepala, hanya ada pada pandangan mata hati. Dengan itu sekaligus kita beramal, kadang-kadang kita ada campuran kerana lain kan. Terkadang begitu. Tapi bila kita usaha, moga-moga Allah memberi taufik hidayah, kita letakkan hati kita hanya semata-mata kerana dia. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan ayat akhir surah Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kerana amal soleh, terkadang zahir kita boleh menampakkan amal soleh, tapi terkadang di batin itu disembunyikan. Macam amalan orang munafik. Nah, mereka menzahirkan amalan cukup baik, cukup elok. Sehingga Nabi pun sallallahu alaihi wasallam jadi satu menarik lihat pada mereka. Siapa Allah mensifatkan, wa iza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Dan apabila engkau lihatkan mereka itu, hai Muhammad, orang-orang munafik yang selalu apabila datang kepadamu, dia kata, nashhadu innaka la rasulullah. Nah, iza ja'akal mun, kita bekerja jadi pegawai, kita hadap kepada kerja pegawai.
Kalau kita kerja apa saja, kalau orang pasal menoreh, motong orang petani panggil, kalau berbenah pun, semua tu kerja. Maka kerja kita ada salih, ada talih. Kita buat kebun, ada salih, ada talih. Kita amal rupa ibadah pun ada salih, ada talih. Ini kita bentang dah dengan syariat zahir dalam perbahasan apa dia rukun syarat secara zahir kita panggil fiqh, dan juga batin kita bentangkan juga dengan fiqh batin. Ya, kita masyhur dengan tasawuf. Kita tak sunyi daripada itu, baiknya zahir juga baiknya batin. Itu huraian jadi panjang lebar mengenai amil salihat. Ini kita lalukan sebagai sepitah lalu. Allah janjikan orang-orang yang telah beriman itu amal salih. Allah janji, inna, sesungguh kami, la nudhi'u, tidak mensia-siakan, raman, akan balasan, ajra. Selalu kita terjemah dengan faham. Kita kembali pada asal ajra, boleh diarti pengupah. Maka kita tengok, kalau kerja bak ijab sewa penyewa, maka ajra panggil penyewa. Kalau kita kerja bak upah, ajra panggil upah. Kalau kita kerja makan gaji, ajra gaji. Itulah yang kita faham. Karena pahala arti balasan dari Allah itu merupakan gaji dari Allah. Balasan daripada Allah merupakan upahan daripada Allah. Itulah mana ajra, balasan daripada Allah. Allah janjikan, inna, dia taukid, bukan dia cerita. Inna, sesungguh kami, la nudhi'u, tidak mensia-sia oleh kami, ajraman, akan upah, gaji, ataupun umum balasan orang, ahsana amala, yang telah buat baik akan keadaannya. Ini munasabah nama Majid Muhsin. Daripada itulah tu, ahsana yuhsinu ihsan. Mengaji kalimah muhsin, kalimah isim fa'il. Masjid muhsinin, muhsinin ya. Muhsinin. Kalau dengan kata jamak muhsinin, ada je muhsinin. Berarti orang muhsin. Maka Allah Ta'ala kata, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya kami tidak mensia-siakan upahan orang yang telah buat baik akan kerjaan ihsan. Ada ihsan arti umum, ada ihsan arti khusus. Siapa yang buat baik, Allah janjikan tidak mensia-siakan daripada, bukannya mudah. Janji menjadikan wajib. Ini wajib aridi. Sebab kita maklum dalam pengajian uludin, kita diletakkan imma mustahil, imma jaiz. Jadi semua perbuatan daripada Allah itu jaiz, kerana maksudnya perkara mungkin. Harus bagi Allah buatkan semua mungkin, ataupun harus bagi Allah membuatkan setiap mungkin, juga harus bagi Allah tidak membuatnya. Jadi masalah balasan dengan segala nikmat, balasan syurga, balasan neraka, semua masuk dalam perkara mungkin. Bila mungkin, harus bagi Allah melakukan, membalas, juga harus bagi Allah tidak membalaskan. Tapi oleh kerana datang janji daripada Allah,
pula ia menyatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Ia mengkuatkan dengan bahawa sesungguhnya Allah tidak menyalahi akan janji. Kerana mi'ad, khilaf tafsir mi'ad dengan mana wa'ad, arti janji buat baik. Allah tidak menyalahi akan janji buat baik. Maka setengah pada dia janji, sesungguh orang yang beriman tadi, orang yang beramal soleh, ia janji kita, kami tidak mensia-siakan balasan orang buat baik. Itu janji. Dengan sebab janji, jadi wajib. Wajib apa? Orang mengaji dalam istilah usul, panggil wajib aridi. Sebab dia janji. Dan dia kata pula, Allah tidak menyalahi janji. Arti menyalahi janji itu setengah daripada sifat kekurangan. Kita umumkan, kita ijmalkan, tiap-tiap sifat kekurangan semuanya mustahil atas Allah. Hal itu menyalahikan janji, itu setengah pada kekurangan. Kekurangan semua mustahil atas Allah. Tubik mari, wajib. Yani wajib aridi. Asalnya belum kita tilik kepada janji, hanya harus saja. Kita buat kebaikan, dia nak balas, harus bagi dia. Tak balas pun harus bagi dia. Nah, begitu juga orang melaku derhaka kepadanya, dia nak balas, harus bagi dia. Tak balas pun harus bagi dia. Kerana semua hak dia, kepunyaan dia. Kita hamba, kepunyaan dia. Alam dunia, kepunyaan dia. Alam akhirat, kepunyaan dia. Syurga dan neraka pun kepunyaan dia. Bila semua kepunyaan dia, harus bagi dia nak lakukan. Kalau kita nak contoh, seperti kita guna dalam milik kepunyaan. Tanah kebun kita. Nah, tanah bendang kita. Kita nak tanah apa, ikut kita je. Dalam kebun kita, kita nak tebang pokok. Nah, kita nak potong. Kita nak tanam apa, nak buang apa, tak dikatakan. Itu apa yang kata kesalahan. Sebab kita guna rentah barang dalam milik kepunyaan kita. Nah, itulah semua Allah Ta'ala merentah barang dalam miliknya. Ia saja. Itu hukum akal tilik pada kuasa Allah dan semuanya hamba dan milik Allah. Tetapi bila tilik kepada janji, antara tadi Allah janjikan, maka dengan sebab janji jadi wajib aridi. Mustahil aridi, memukirkan janji, menyalahi janji. Itulah harapan kita orang mukmin, kita mengelakkan, membaikkan dalam semua amalan kita. Hatta walaupun amalan yang sedikit kita buat dengan elok, cukup dengan syarat zahir dan batin, mengikut janji Allah, tak ragu-ragu lagi, Allah tidak mensia-siakan. Nah, hanya yang kita perlu bercara usahanya untuk kita mengelak dan mengesahkan baik di segi akidah kita mengesahkan segi akidah dan juga amalan sebagai binaan di atas akidah, kita mengesahkan, dan juga batin hati apa yang kita lakukan supaya kita semata-mata kerana Allah, tidak kerana sesuatu yang lain. Apabila sah begitu, tawakkal tu 'alal hayyil ladzi la yamut. Aku serahkan ke atas Tuhan yang hidup, yang tidak mati. Mana segala urusan kita serahkannya. Ngikut dia janji, tak ada syak lagi. Itulah. Nah, sebab tu bagi orang yang ahlillah, dia usaha supaya hati dia terbersih, supaya dia letak hati apa itu hanya semata-mata kerana Allah. Jadi kita peringkat awal maklumlah, moga Allah ini raib dalam pandangan mata kepala, hanya ada pada pandangan mata hati. Dengan itu sekaligus kita beramal, kadang-kadang kita ada campuran kerana lain kan. Terkadang begitu. Tapi bila kita usaha, moga-moga Allah memberi taufik hidayah, kita letakkan hati kita hanya semata-mata kerana dia. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan ayat akhir surah Al-Kahfi,
faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kerana amal soleh terkadang zahir kita boleh menampakkan amal soleh, tapi terkadang di batin itu disembunyikan. Macam amalan orang munafik. Nah, mereka menzahirkan amalan cukup baik, cukup elok. Sehingga Nabi pun sallallahu alaihi wasallam jadi satu menarik lihat pada mereka. Siapa Allah mensifatkan wa iza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Dan apabila engkau lihatkan mereka itu, hai Muhammad, orang-orang munafik yang selalu apabila datang kepadamu, dia kata nashhadu innaka la rasulullah. Nah, idza ja'akal inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya kami tidak mensia-siakan upahan orang yang telah buat baik akan kerjaan ihsan. Ada ihsan arti umum, ada ihsan arti khusus. Siapa yang buat baik, Allah janjikan tidak mensia-siakan daripada bukannya mudah. Janji menjadikan wajib, ini wajib aridi. Sebab kita maklum dalam pengajian uludin kita diletakkan imma mustahil, imma jaiz. Jadi semua perbuatan daripada Allah itu jaiz, kerana maksudnya perkara mungkin. Harus bagi Allah buatkan semua mungkin, ataupun harus bagi Allah membuatkan setiap mungkin, juga harus bagi Allah tidak membuatnya. Jadi masalah balasan dengan segala nikmat, balasan syurga, balasan neraka, semua masuk dalam perkara mungkin. Bila mungkin, harus bagi Allah melakukan, membalas, juga harus bagi Allah tidak membalaskan. Tapi oleh kerana datang janji daripada Allah, lagi pula ia menyatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Ia mengatakan dengan bahawa sesungguhnya Allah tidak menyalahi akan janji. Kerana mi'ad, khilaf tafsir mi'ad dengan mana wa'ad, arti janji buat baik. Allah tidak menyalahi akan janji buat baik. Maka setengah pada dia janji, sesungguh orang yang beriman tadi, orang yang beramal soleh, ia janji kita, kami tidak mensia-siakan balasan orang buat baik. Itu janji. Dengan sebab janji, jadi wajib. Wajib apa? Orang mengaji dalam istilah usul panggil wajib aridi. Sebab dia janji. Dan ia kata pula Allah tidak menyalahi janji. Arti menyalahi janji itu setengah daripada sifat kekurangan. Kita umumkan, kita ijmalkan, tiap-tiap sifat kekurangan semuanya mustahil atas Allah. Hal itu menyalahikan janji, itu setengah pada kekurangan. Kekurangan semua mustahil atas Allah. Tubik mari wajib. Yani wajib aridi. Asalnya belum kita tilik kepada janji, hanya harus saja. Kita buat kebaikan, dia nak balas, harus bagi dia. Tak balas pun harus bagi dia. Nah, begitu juga orang melaku derhaka kepadanya, dia nak balas, harus bagi dia. Tak balas pun harus bagi dia. Kerana semua hak dia, kepunyaan dia. Kita hamba, kepunyaan dia. Alam dunia, kepunyaan dia. Alam akhirat, kepunyaan dia. Syurga dan neraka pun kepunyaan dia. Bila semua kepunyaan dia, harus bagi dia nak lakukan. Kalau kita nak contoh, seperti kita guna dalam milik kepunyaan. Tanah kebun kita. Nah, tanah bendam kita. Kita nak tanah apa, ikut kita je. Dalam kebun kita, kita nak tebang pokok.
Nah, kita nak potong, kita nak tanam apa, nak buang apa, tak dikatakan itu apa yang kata kesalahan. Sebab kita guna rentah barang dalam milik punyaan kita. Nah, itulah semua Allah Ta'ala merentah barang dalam miliknya. Ia saja. Itu hukum akal tilik pada kuasa Allah dan semuanya hamba dan milik Allah. Tetapi bila tilik kepada janji, antara tadi Allah janjikan, maka dengan sebab janji jadi wajib aridi. Mustahil aridi memukirkan janji, menyalahi janji. Itulah harapan kita orang mukmin, kita mengelakkan, membaikkan dalam semua amalan kita. Hatta walaupun amalan yang sedikit kita buat dengan elok, cukup dengan syarat zahir dan batin, mengikut janji Allah, tak ragu-ragu lagi, Allah tidak mensia-siakan. Nah, hanya yang kita perlu bercara usahanya untuk kita mengelak dan mengesahkan, baik di segi akidah kita mengesahkan segi akidah, dan juga amalan sebagai binaan di atas akidah kita mengesahkan, dan juga batin hati apa yang kita lakukan supaya kita semata-mata kerana Allah, tidak kerana sesuatu yang lain. Apabila sah begitu, tawakkal tu 'alal hayyil ladzi la yamut. Aku serahkan ke atas Tuhan yang hidup, yang tidak mati. Mana segala urusan kita serahkannya. Mengikut dia janji, tak ada syak lagi. Itulah. Nah, sebab tu bagi orang yang ahlillah, dia usaha supaya hati dia terbersih, supaya dia letak hati apa itu hanya semata-mata kerana Allah. Jadi kita peringkat awal maklumlah, moga Allah ini raib dalam pandangan mata kepala, hanya ada pada pandangan mata hati. Dengan itu sekaligus kita beramal, kadang-kadang kita ada campuran kerana lain kan. Terkadang begitu. Tapi bila kita usaha, moga-moga Allah memberi taufik hidayah, kita letakkan hati kita hanya semata-mata kerana dia. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan ayat akhir surah Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kerana amal soleh, terkadang zahir kita boleh menampakkan amal soleh, tapi terkadang di batin itu disembunyikan. Macam amalan orang munafik. Nah, mereka menzahirkan amalan cukup baik, cukup elok. Sehingga Nabi pun sallallahu alaihi wasallam jadi satu menarik lihat pada mereka. Siapa Allah mensifatkan, wa iza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Dan apabila engkau lihatkan mereka itu, hai Muhammad, orang-orang munafik yang selalu apabila datang kepadamu, dia kata, nashhadu innaka la rasulullah. Nah, iza ja'akal munafiqun, kita umumkan, kita ijmalkan tiap-tiap sifat kekurangan semuanya mustahil atas Allah. Hal itu menyalahikan janji, itu setengah pada kekurangan. Kekurangan semua mustahil atas Allah. Tubik mari wajib, yakni wajib aridi. Asalnya belum kita tilik kepada janji, hanya harus saja. Kita buat kebaikan, dia nak balas harus bagi dia. Tak balas pun harus bagi dia. Nah, begitu juga orang melaku derhaka kepadanya, dia nak balas harus bagi dia. Tak balas pun harus bagi dia. Kerana semua hak dia, kepunyaan dia. Kita hamba kepunyaan dia. Alam dunia kepunyaan dia. Alam akhirat kepunyaan dia. Syurga dan neraka pun kepunyaan dia. Bila semua kepunyaan dia, harus bagi dia nak lakukan. Kalau kita nak contoh, seperti kita guna dalam milik kepunyaan. Tanah kebun kita. Nah, tanah bendang kita. Kita nak tanah apa, ikut kita je. Dalam kebun kita, kita nak tebang pokok,
Nah, kita nak potong, kita nak tanam apa, nak buang apa, tak dikatakan itu apa yang kata kesalahan. Sebab kita duk guna rentah barang dalam milik kepunyaan kita. Nah, itulah semua Allah Ta'ala merentah barang dalam miliknya. Ia saja. Itu hukum akal tilik pada kuasa Allah dan semuanya hamba dan milik Allah. Tetapi bila tilik kepada janji, antara tadi Allah janjikan, maka dengan sebab janji jadi wajib aridi. Mustahil aridi memukirkan janji, menyalahi janji. Itulah harapan kita orang mukmin, kita mengelakkan, membaikkan dalam semua amalan kita. Hatta walaupun amalan yang sedikit kita buat dengan elok, cukup dengan syarat zahir dan batin, mengikut janji Allah, tak ragu-ragu lagi, Allah tidak mensia-siakan. Nah, hanya yang kita perlu bercara usahanya untuk kita mengelak dan mengesahkan baik di segi akidah kita mengesahkan segi akidah dan juga amalan sebagai binaan di atas akidah kita mengesahkan, dan juga batin hati apa yang kita lakukan supaya kita semata-mata kerana Allah, tidak kerana sesuatu yang lain. Apabila sah begitu, tawakkal tu 'alal hayyil ladzi la yamut. Aku serahkan ke atas Tuhan yang hidup, yang tidak mati. Mana segala urusan kita serahkannya. Ngikut dia janji, tak ada syak lagi. Itulah. Nah, sebab tu bagi orang yang ahlillah, dia usaha supaya hati dia terbersih, supaya dia letak hati apa itu hanya semata-mata kerana Allah. Jadi kita peringkat awal maklumlah, moga Allah ini raib dalam pandangan mata kepala, hanya ada pada pandangan mata hati. Dengan itu sekaligus kita beramal, kadang-kadang kita ada campuran kerana lain kan. Terkadang begitu. Tapi bila kita usaha, moga-moga Allah memberi taufik hidayah, kita letakkan hati kita hanya semata-mata kerana dia. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan ayat akhir surah Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kerana amal soleh, terkadang zahir kita boleh menampakkan amal soleh, tapi terkadang di batin itu disembunyikan. Macam amalan orang munafik. Nah, mereka menzahirkan amalan cukup baik, cukup elok. Sehingga Nabi pun sallallahu alaihi wasallam jadi satu menarik lihat pada mereka. Siapa Allah mensifatkan, wa iza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Dan apabila engkau lihatkan mereka itu, hai Muhammad, orang-orang munafik yang selalu apabila datang kepadamu, dia kata, nashhadu innaka la rasulullah. Nah, idza ja'akal